Merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah tunggu terbicara. Yang berusaha, Puan Jamilah binti Mak Yusof, Guru Besar SK dan Bukit 1, Encik Syamsul Zaman bin Syamsuddin, Guru Pelaksana Halal Murid SK Jalan Bukit 1, Puan Hasidah binti Ali, Guru Pelaksana Pentadbiran SK Jalan Bukit 1, Encik Rizwan bin Murad, Guru Pelaksana Co-Curriculum SK Jalan Bukit 1, Encik Dasaman berizin ke Kota Guru Disiplin SK Jalan Bukit 1, guru-guru serta yang dihormati para ibu bapa penjaga murid-murid tahun 1 dan prasekolah sesi 2022 dan 2023. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukuran kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul secara atas talian bagi menjayakan program taklimat dan transisi prasekolah dan tahun 1 sesi 2022-2023. Majlis mengalu-alukan kehadiran para ibu bapa penjaga murid-murid tahun 1 dan prasekolah sesi 2022 dan 2023. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memohon hidayah dan keberkatan yang Maha Esa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Yusuf Billah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin khatiman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairihi kullihi ma ajilihi wa ajilihi ma ulimna minhu wa ma lam ta'lam. Wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam ta'lam. Allahumma ya Fattah ya Alim. Di pagi yang mulia ini kami sangat berbesar hati untuk merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis meraihkan murid-murid prasekolah dan murid-murid tahun 1 untuk pada tahun ini ya Allah. Kami mohon jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau ridai dan rahmati ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesihatan fizikal dan mental, kebersihan jiwa dan rohani dalam menempuh alam baru sekolah nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesihatan, lindungilah kami daripada penyakit ya Allah, terutama keadaan COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi ini ya Allah, Kau berkatilah segala kerja dan usaha-usaha kami ya Allah. Semoga segala usaha dan kerja kami kepada pihak sekolah mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami secepat ini sebagai perpisahan yang Engkau redai dan pelihara daripada segala kesusahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana alaina tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan doa kita tadi. Semoga majlis kita pada pagi ini berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis seterusnya mempersilakan yang berusaha Puan Jamilah binti Mak Yusof, Guru Besar SK Jalan Bukit 1 untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sejahtera. Rakan-rakan barisan pentadbir sekolah, ibu bapa dan murid-murid. Ada murid Ibunya tak ada? Ada seorang tu atas nama Ikin Asyari. Semangat dia. Semangat, bagus. Boros tu kita nak. Semangat. Baik. Bersyukur kita kerana hari ini kita diberi peluang untuk dan kelapangan untuk terlibat dalam sesi libat urus orientasi tahun 1 dan transisi untuk prasekolah bagi tahun 2022 ya. Ia akan bermula pada 21 Mac nanti. Sesi persekolahan bermula. Semua warga sekolah yang terlibat dalam sesi libat urus ini, guru-guru kita ada. Ibu bapa, murid-murid, ibu bapa kepada murid-murid kita untuk tahun 1 seramai 35 orang seharusnya, dan murid prasekolah 25 orang. Kemudian selamat datang ke sekolah kita Sekolah Kebangsaan Jalan Bukit 1 yang sebelum ini dikenali sebagai sebelum tahun 1984 kita dikenali sebagai Historic School Sekolah aliran Inggeris, kemudian ditukarkan. Diharapkan murid-murid tahun 1, tahun 5, tahun prasekolah bersama-sama ibu bapanya yang akan datang pada 21 Mac nanti bersedia untuk sesi pembelajaran 2022. Kerana kita sekarang masih lagi sesi persekolahan 2021 Terima kasih kerana hadir dalam majlis ni, sesi libat urus ni. Kita akan, anak-anak kita ini akan diperkenalkan dengan banyak perkara yang sesuai dengan persekolahan mereka nanti. Ibu bapa juga dikenalkan dengan sekolah pada sesi ini mengenai perkara-perkara yang perlu lunaskan kerana kita persekolahan itu akan berbeza. Persekolahan berbeza. Sebelum ni murid murid-murid yang berumur 5 tahun ke bawah dia sekolah lain sekolah, mungkin dia ikuti sekolah-sekolah swasta yang lain Ada murid kita yang 5 tahun dan 6 tahun akan menaiki sekolah prasekolah di sekolah kita. Dan murid-murid prasekolah kita serta murid dari sekolah lain akan naik ke darjah 1 di sekolah kita. Jadi situasi itu berlainan. Situasi itu berlainan dan kita ada hala tuju sekolah kita sendiri bersama-sama dengan pengurusan dan guru-guru serta PIBG. Ada hala tuju kita. Jadi kita menarik tuan-puan dan puan-puan untuk hadir ke dalam sesi ini untuk diberikan beberapa input yang sangat penting. Banyak Dari segi 3 unit sekolah kita yang penting, iaitu kurikulum, HEM, hal ehwal murid dan kurikulum untuk murid-murid ni. Ada Nanti guru-guru kita akan terangkan, mentadbir kita akan terangkan. Baik, tuan-tuan, ibu bapa yang dihormati untuk berjaya dan cemerlang dalam pentadbiran di sekolah kita, kita sama-sama. Ini ialah barisan pentadbir saya, Puan Hashidah binti Ali, guru penolong kanan pentadbiran, guru kanan pentadbiran, dan ini ialah Encik Samsul Zaman bin Samsudin, guru penolong kanan ahal ehwal murid kita yang menggantikan guru penolong kanan kita yang lama, sudah pencet. Ini adalah Encik Ruzan bin Murad, iaitu di PK kurikulum kita. Sangat banyak pengalaman. Ini ialah barisan guru terbaik kita di sekolah kita, guru disiplin, Encik Dasaman, Puan Azlin, guru bimbingan dan kaunseling. Ini ialah guru tahun 1 kita.
guru tahun 1 kita yang mengajar bahasa Melayu, Puan Wan Zaliha Wan Mamat. Guru bahasa Inggeris, Puan Fatin Nabila, ini untuk tahun 1 ya. Encik Azmi, Encik Azmi, guru matematik, dan Encik Nurul Hakimah, guru sains. Baik, selain itu kita ada untuk tahun 1 ni selain daripada itu kita ada beberapa lagi guru yang akan mengajar untuk tahun 1 ni ya. PJ-nya apa semua banyak ramai 14 mata pelajaran, guru yang berasingan dan ada guru yang sama. Jadi maknanya ibu bapa haruslah mengenal guru-guru anak-anak masing-masing supaya kita lebih akrab untuk membina jalinan dan jaringan yang lebih cantik untuk membangunkan sekolah kita ya. Baik. Di sekolah kita juga sangat melibatkan, sangat mengalukan penglibatan atau penyertaan KSIB, golongan ataupun kumpulan sokongan ibu bapa yang selain daripada AJKPIBG. Seandainya ada tuan-puan yang berhasrat untuk memberi atau menyumbangkan apa-apa kemahiran di segi kewangan atau material yang sesuai, boleh datang ke sekolah dan beritahu kepada kita, saya hendak buat ini ya. Saya ingin menyumbang. Ya, kita alu-alukan kalau ada parent, ada ibu bapa yang demikian ya, sangat mengalu-alukan. Okey. Saya sangat mengalu-alukan komitmen guru yang akan membantu meningkatkan bahagian sekolah ya, yang capai tahap optimum. Setakat ini sekolah kita dah capai sampai peringkat negeri, daerah dah biasa, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan ada yang antarabangsa. Ya. Jadi anak-anak cilik kita yang berusia 5, 6, 7 tahun inilah yang akan bakal kita tarik ya untuk menjadi bintang the Chilis yang sangat kita besarkan kemenjadian mereka. Tuan-tuan dan puan-puan lah yang akan menyokong pihak sekolah dalam menjayakan ini ya, menjayakan ini. Baik, untuk itu ya, saya akhiri ucapan alu-aluan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan doa terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Jamilah binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Jalan Bukit 1 atas ucapan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian serta anak-anak yang dikasihi, seterusnya majlis mempersilakan Puan Hasidah binti Ali, Guru Penekanan Pentadbiran SK Jalan Bukit 1 untuk menyampaikan taklimat mengenai kurikulum. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Yang berusaha Puan Guru Besar SK Jalan Bukit 1 Puan Jamilah binti Muhammad Yusof. Yang dihormati Guru Penolong Kanan HEM Encik Samsul Zaman bin Samsudin, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum Encik Ridwan bin Murad, guru-guru dan ibu bapa yang hadir bagi taklimat sesi libat urus orientasi tahun 1 sesi 2022-2023 dan anak-anak didik yang akan masuk ke tahun 1 dan juga prasekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tak semua hari ini? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat. Okey, saya teruskan untuk pengetahuan ibu bapa untuk bahagian kurikulum. Sebenarnya saya nak tekankan tentang pentaksiran bilik darjah. Okey. Pentaksiran bilik darjah ni apa itu PBD? Okey, PBD ni adalah pentaksiran kan, dan kalau kita tengok slide ni pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, tak kira sama ada bersemuka ataupun PDPR.
walaupun nanti misalnya kata kita akan menjalani PDPR, PBD ni tetap dijalankan dengan secara PDPR secara online. Okay. Dan bila PBD ni bermula, PBD ni bermula dulu dikenali sebagai pentaksiran sekolah pada tahun 2011 dan apabila dibuat kajian, PBD ni telah ditukar, pentaksiran sekolah ni telah ditukar pada tahun 2016 dan dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah. Okay. Ini sebenarnya bagaimana pentaksiran tu berlaku. Okay. Pentaksiran tu berlaku sentiasa berterusan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Dan apakah aktiviti yang kita ambil dia punya tahap penguasaan dalam PBD ni. Okay. Apa aktiviti ni? Antara aktiviti ni adalah projek mudah, bercerita, main peranan, permainan dan juga kuis. Jadi penglibatan anak murid, ini terutama saya ceritakan untuk tahun 1 dahulu ya. Perlibatan anak-anak murid, anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni perlu sentiasa aktif. Okay, sebab pentaksiran ni kaedah dia ada 3 saja, melalui pemerhatian, secara bertulis dan juga lisan. Kalau cikgu tanya dalam kelas mesti jawab. Kalau tak boleh jawab kita tak boleh bagi dalam dia punya tahap penguasaan dia. Okay. Seterusnya, okey, ini apabila kita dah siap semuanya, kita ada pelaporan semua mata pelajaran yang seperti guru besar memaklumkan tadi, kita ada 13 mata pelajaran dan semua mata pelajaran ni menjalankan PBD tersebut. Okey. Dan penilaian ni akan diberikan TP. TP ni kalau untuk pengetahuan ibu bapa, TP ni adalah tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan ni dia ada nombor. Okey, dia ada nombor daripada TP1, TP2, TP3, TP4, 5 sehingga TP6. Okey, dan tahap penguasaan minimum. Tahap penguasaan minimum ni kalaulah puan-puan dapat pelaporan nanti tengok anak puan TP berapa. Yang minimum adalah TP3. TP3 tu maknanya anak puan ni dah dapat menguasai lah. Kalau dapat TP1 dan TP2, puan-puan jangan risau. Guru-guru akan buat pelan intervensi untuk menaikkan TP anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okay. Dan kalau yang lebih tinggi adalah TP6. Okay. TP6 ni maknanya dia sangat-sangat cemerlang. Dan pelaporan PBD ni kita buat sebanyak 2 kali setahun biasanya, pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Okay. Ada apa-apa soalan tak daripada ibu bapa semua? Okey, kalau tak ada, saya nampak Cikgu Salihah tu telah bersedia. Cikgu Salihah boleh teruskan untuk prasekolah. Dan juga saya nak maklumkan persekolahan kita bermula jam 7.30 pagi. Nanti akan diterangkan juga oleh PKM. Dan waktu pulang adalah pada pukul 12.30 hari, Isnin hingga Jumaat. Isnin hingga Khamis, hari Jumaat pukul 12.30 hari. Okey. Saya rasa itu saja untuk kurikulum dan boleh tak kejap minta Encik Azmi teruskan ke slide pemakaian baju PJ dalam subjek pendidikan jasmani. Tak silap saya slide 58. Saya nak beri penekanan untuk pemakaian baju PJ semasa subjek pendidikan jasmani. Okey. Baju PJ bawah lagi. Okey, ini t-shirt yang akan ibu bapa perlu beli dengan guru kelas. Tapi t-shirt ni bukannya kita dapat on the spot. Okay, kita kena buat tempahan dulu. Cikgu guru kelas akan ambil saiz dulu, buat pembayaran pada guru kelas. Lepas tu barulah ditempah. Lebih kurang dalam masa 2 bulan mungkin macam tu, barulah parent boleh dapat baju, kita punya baju PJ, baju pendidikan jasmani. Ini kita panggil baju pendidikan jasmani. Kalau baju rumah sukan tu dia lain. Kalau ada sukan baru kita akan wawarkan untuk beli baju sukan yang warna merah, biru, kuning dan hijau tu. Okey, seterusnya Cikgu Azmi. Yang pemakaian baju PJ bawah sikit Cikgu Azmi. Cikgu dah saman tu. Yang ni baju PJ. Ni pendidikan jasmani. Oh, cikgu dah saman. Okey, sorry. Ini pemakaian baju PJ semasa pendidikan jasmani ya. Murid
kalau yang prasekolah tu terus ada dah baju putih tu, okey, teruskan boleh pakai. Kalau yang ada di sekolah swasta seperti PASTI ke apa ke, okey, mohon ibu bapa belilah baju putih ni. Dan juga seluar kita benarkan hitam atau biru gelap. Okey. Itu sajalah untuk yang bahagian pendidik, untuk yang bahagian kurikulum. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Saleha. Boleh Cikgu Saleha? Boleh. Dengar tak? Dengar Dengar. Okey, Assalamualaikum. Okay, terima kasih Puan Hasidah, terima kasih pengerusi majlis yang dihormati Puan Guru Besar, Puan Jamilah binti Muhammad Yusof, barisan guru penolong kanan Puan Hasidah, PKM Encik Samsul Zaman, PK Koko Encik Rizwan dan rakan guru yang lain dan juga ibu bapa yang ada pagi ini. Okey, untuk hari ini terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sebagai guru prasekolah iaitu Cikgu Saliha. Okey, akan beri sedikit taklimat berkaitan dengan prasekolah untuk tahun depan 2022. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada anak-anak yang berjaya terpilih masuk ke dalam prasekolah SK Jalan Bukit 1 untuk tahun hadapan. Okey, untuk tahun hadapan seramai 25 orang murid yang terdiri daripada 6 tahun dan 5 tahun. Okey, 6 tahun dan 5 tahun dalam satu kelas yang sama, iaitu 12 orang 6 tahun, 5 tahun 13 orang. 13 perempuan dan juga 12 lelaki. Okey, untuk mula-mula untuk taklimat ini saya akan terangkan secara ringkaslah kurikulum prasekolah dan juga peraturan. Manakala untuk pemuafakatan ibu bapa prasekolah ni kita tangguh. Mungkin jika kalau ada peluang bersemuka kita boleh buat untuk pemuafakatan ibu bapa ni lah, lantikan AJK pewaris dan perbincangan antara prasekolah murid-murid dengan ibu bapa. Okey, seterusnya next Cikgu Azmi. Okey, ini organisasi prasekolah ialah dinaung oleh Puan Jamilah, Guru Besar, dibantu dengan PK, PK Pentadbiran, PK HEM dan PK Koko. Dan juga kemudian saya sendiri yang mengajar prasekolah iaitu Cikgu Saliha dan juga Ustaz Yusof mengajar subjek pendidikan Islam. Kami dibantu oleh Puan Laila iaitu pembantu pengurusan murid. Okey, seterusnya kurikulum prasekolah. Di prasekolah kita gunakan kurikulum KSPK iaitu kurikulum standard prasekolah, di mana kurikulum ni ada berapa 6 tunjang utama iaitu komunikasi, sains teknologi, fizikal, kerohanian, kemanusiaan dan keterampilan diri. Okey, dalam tunjang ni merangkumi beberapa subjek lah, subjek-subjek iaitu bahasa Melayu, BI, bahasa Inggeris, aktiviti luar, matematik awal dan pendidikan Islam yang akan diajar oleh ustaz. Okey, itu kurikulum. Okey, seterusnya kita pergi kepada peraturan dan pengurusan lah. Okey, peraturan dan pengurusan ni next. Okey, pertama waktu persekolahan. Okey, waktu persekolahan prasekolah okey, berbeza. Okey, peruntukan waktu ditetapkan dalam masa 4 jam iaitu kalau hari Isnin hingga Khamis pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala Jumaat awal sedikit 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Okey, itu waktu persekolahan. Okey, next. Okey, pakaian pula. Okey, pakaian hendaklah disediakan oleh ibu bapa. Okey, ibu ayah boleh beli sendiri pakaian prasekolah ni. Okey, seperti yang tertera ni.
Okey, Isnin hingga Jumaat memang baju ni lah yang kita pakai. Okey, lelaki berkola lengan pendek, manakala perempuan berkola lengan panjang warna putih. Okey, dan seluar mestilah seluar trek biru, biru gelap. Okey, tak boleh seluar hitam ataupun seluar yang ada line ataupun apa-apa lambang, mestilah kosong seluar tu. Dan kasut sekolah hitam dan kasut sekolah stokin hitam. Ni gambar lama sekarang kita pakai kasut sekolah hitam dan stokin hitam lah. Okey, dan baju ni ibu ayah perlu sediakan dan hari pertama dah boleh pakai baju ni. Okey, saya pun akan masukkan dalam grup WhatsApp nanti boleh tengok macam mana apa yang seterusnya lah tentang pemakaian dan lencana, macam mana lencana, nama lencana dan untuk tampal untuk jahit pada t-shirt lah. Okey, ni ada panduan dia. Okey, lencana dan nama nanti kita akan ambil tempahan pada hari minggu pertama. Okey, next. Okey, waktu persekolahan norma baru ni. Okey, seperti tadi saya bagi tahu 8 pagi hingga 12.30 hari Isnin hingga Khamis. Okey, 7.30 pagi hingga 11.30 pagi hari Jumaat. Okey, ibu bapa hendaklah mengikuti aturan waktu hantar dan mengambil anak jagaan seperti ketetapan. Kelas prasekolah harus dikosongkan selepas jam 12.30 hari untuk pembersihan dan sanitasi. Oleh itu, ibu ayah digalakkan menjemput awal dan tidak dibenarkan pulang lewat lah. Okey, mohon ibu bapa merancang masa seawal 15 minit untuk mengambil anak jagaan. Okey, murid mesti mencuci tangan sebaik tiba dan juga sebelum pulang. Juga ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak jagaan pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Okey, next. Okey, ini peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Okey, ibu ayah perlu hantar anak sehingga ke pagar prasekolah. Okey, di pagar prasekolah kita akan adakan saringan kesihatan. Kemudian murid akan basuh tangan dan terus masuk ke kelas. Ibu ayah tidak dibenarkan masuk ke dalam kelas pra. Okey, dan haruslah diingatkan ibu bapa dan anak-anak perlu memakai pelitup muka. Okey, next. Okey, ini pelan laluan ibu ayah mengambil anak-anak, menghantar dan mengambil anak-anak. Okey, ibu ayah boleh parking di luar sekolah dan jalan kaki masuk ke dalam sekolah. Okey, nanti kita akan adakan tunjuk arah lah untuk ke kelas prasekolah. Dan sehingga ke ibu ayah perlu menghantar anak sehingga ke pagar prasekolah. Dan kemudian mengambil pun sama. Mengambil di pagar prasekolah. Okey. Okey, next. Okey, kalau ada apa-apa, okey, ni nombor telefon cikgu, nombor telefon saya, Cikgu Salihah dan juga pembantu saya lah, Cikgu Laila. Okey, apa-apa pun selepas ini saya akan maklum dalam grup WhatsApp kita. Okey, apa-apa pertanyaan ataupun yang tidak yang nak tanya semualah boleh tanya ke dalam grup WhatsApp nanti okey, sekian, terima kasih. Saya serahkan majlis kepada guru lain. Okey, sekian, terima kasih. Maaf. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Hasidah binti Ali, Guru Pemakanan Pentadbiran, kerana menyampaikan taklimat kurikulum, dan juga Puan Salihah binti Yusof, merupakan guru prasekolah yang telah menyampaikan taklimat prasekolah sebentar tadi.
Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Encik Rizwan bin Murad, Guru Kanan Co-Curriculum untuk menyampaikan taklimat Co-Curriculum. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis Cikgu Nur Hazlin. Yang saya hormati Puan Guru Besar, Puan Jamilah binti Muhammad Yusof, Puan Hasidah, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Samsul, Penolong Kanan Halik Murid, guru-guru tahun 1 dan guru-guru yang terlibat secara langsung dalam taklimat pada pagi ini, para ibu bapa perawat sekolah dan ibu bapa tahun 1 2022-2023, seterusnya murid-murid ataupun bakal murid tahun 1 dan perawat sekolah sesi 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang co-curriculum bagi murid tahun 1 dan prasekolah, sebenarnya mereka tidak terlibat dalam aktiviti co-curriculum di sekolah. Untuk aktiviti co-curriculum ni hanya terlibat secara langsung ialah murid-murid tahap 2, iaitu tahap tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Namun demikian, selalunya jika ada anjuran pertandingan ataupun apa-apa permainan yang dianjurkan di peringkat daerah maupun peringkat negeri, keterlibatan murid prasekolah ataupun tahun 1 akan diambil. Maksudnya akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam bidang dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Oleh kerana kita sekarang dalam situasi pandemik, kemungkinan pertandingan-pertandingan secara bersemuka tidak dapat dianjurkan. Namun mungkin secara virtual ataupun secara online akan diadakanlah. Segala pemilihan ataupun apa-apa pertandingan tersebut akan diuruskan oleh guru-guru persatuan, kelab ataupun uniform tu yang terlibatlah, maksudnya yang melibatkan murid tahun 1 atau prasekolah tu akan diuruskan oleh, kalau prasekolah akan diuruskan oleh Cikgu Salihah. Kemudian yang tahun 1 mungkin kita akan minta Cikgu Wan Zalihah sebagai pengarah tahun 1 untuk memilih ataupun menguruskan murid-murid yang terlibat nanti. Kemudian berkaitan dengan sukan juga kita menghadapi masalah yang sama, iaitu kita tidak dapat melaksanakan lagi apa-apa jenis sukan atau di tingkat sekolah kita, iaitu sukan tahunan ataupun merta desa. So kita tak dapat lagi lah nak bersedialah dari segi baju sukan ke apa ke, kita tak ada lagi. Cuma dari masa ke semasa, jika kita mendapat pelepasan ataupun situasi pandemik ini dah reda, kemungkinan besar kita akan laksanakan semula lah. Apabila kita mendapat kelulusan ataupun daripada KPM tu, maksudnya kita akan bolehlah buat sukan, dibenarkan untuk buat sukan. Jadi pada masa itu saya akan maklumkan dalam WhatsApp group ataupun melalui surat-surat rasmi sekolah kepada ibu bapa. Okey, itu saja daripada saya rasa tidak ada apa-apa aktiviti yang boleh dilaksanakan pada masa sekarang kerana situasi pandemik ini. Namun demikian saya mengharapkan murid tahun 1 tahun 1 dan prasekolah akan sentiasa aktif, akan sentiasa berpotensi dalam bidang sukan maupun mata pelajaran pendidikan jasmani nanti. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan balik pada Puan Nur Hazlin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada
yang berusaha mencari Rizwan bin Murad, Guru Penekanan Co-Curriculum SK Jalan Bukit 1 atas taklimat Co-Curriculum sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan yang berusaha Encik Samsul Zaman bin Syamsuddin, Guru Penekanan Hal Ehwal Murid SK Jalan Bukit 1 untuk menyampaikan taklimat mengenai hal ehwal murid. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis kita, Cikgu Azlin ya. Cikgu Azlin, untuk makluman semua, ibu bapa yang hadir pada pagi ini, pra dan juga tahun 1 adalah kaunselor sekolah kita. Orang yang lembut, orang yang boleh memberikan banyak tip kepada murid-murid jika murid bermasalah. Terima kasih Cikgu Azlin. Dan seterusnya yang saya hormati guru besar Puan Jamilah, peneraju sekolah kita. Seterusnya Puan Sida selaku JPK 1 yang memberikan taklimat kurikulum tadi. Dan seterusnya sahabat saya JPK Koko, Cik Ridwan yang memberikan sedikit info berkaitan dengan unit Koko. Seterusnya situs usaha HAM saya yang sebenarnya kalau nak untuk makluman semua, parent ibu bapa yang hadir pagi ini, Cikgu Saleha tadi adalah guru pra, dia juga merangkap situs usaha HAM saya ya. Jadi terima kasih Cikgu Saleha. So you very committed. Cikgu Saleha walaupun dia dalam perjalanan ke satu destinasi, dia sanggup berhenti pagi ini untuk menceritakan, untuk berjumpa dengan ibu bapa, pra dan juga tahun 1 secara maya. Jadi terima kasih. Itulah hebatnya cikgu-cikgu di SK Jalan Bukit 1 ni ya. Okey, seterusnya ya Cikgu Saman selaku guru disiplin yang handle kita punya slide pada pagi ini, dan juga Cikgu Azmi selaku guru data yang menguruskan pautan link kita dan juga link kehadiran kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan yang diraikan anak-anak tahun 1 dan pra. Kalau tengok tu atas nama Puan Ikin Syahari tu. Pakai baju sekolah dah. Tepukkan sikit untuk anak tu. Tepukkan sikit ya daripada kita untuk anak tu. Very bersemangat, sangat committed. Dan saya pun tadi dihubungi oleh seorang parent ya, untuk makluman semua, nama sama macam saya, Samsul. Orang pun berasal daripada Pahang. Dia kata dia dah tersilap maklumat, dia nak pergi sekolah pagi ni, pukul 6. Dah bersedia dah. Jadi sebenarnya secara Google Meet je pagi ni, tapi so very committed untuk bersama-sama dengan anak ya. Jadi terima kasih kepada semua ibu bapa dan juga murid ibu bapa pra, dan terima kasih sekali lagi kerana memilih SK Jalan Bukit 1 sebagai pilihan sekolah anak anda. Anak tuan-puan ya, memilih Jalan Bukit 1 sebagai sekolah pilihan anak anda. Jadi satu penghormatan yang amat besar kepada kami barisan pentadbir, kepada kami guru-guru dan juga warga staf dan juga kaki tangan sekolah kerana memilih Jalan Bukit 1 ni sebagai tempat bermulanya asas anak-anak puan untuk berada di arah perdana tahun 1 dan juga berada di tahun pra. Terima kasih banyak-banyak daripada kami. Okey, untuk saya nak menceritakan sedikit berkaitan dengan maklumat yang tuan-puan apabila nanti 21 hari bulan masuk ke sekolah tersebut, anak-anak tuan-puan, apa yang tuan-puan perlu berikan kepada guru kelas. Guru kelas tadilah yang ada tadi gambar guru penyelaras tahun 1, Cikgu Wan Zaleha ya. Jadi ini dia yang paling penting sangat, iaitu dinamakan borang EPDM. Borang ini mempunyai lebih kurang 4 helaian. Dan apa yang ada dalam borang-borang ini kalau kita tengok ialah dia ada maklumat murid, salinan kelahiran, salinan MyKid. Dan data-data inilah akan diminta tuan-puan isi nanti dalam borang tersebut secara manual. Okey, sama ada kalau tengok A maklumat murid. Daripada item 1 sampai 17 murid saja. Manakala B maklumat bapa daripada item 18 sampai 27. Ibu bapa saja. Manakala C ialah maklumat ibu daripada item 30 hingga 41. Isi tu. Isi elok dengan tulisan yang cantik, nanti kita hantar kepada guru kelas Cikgu Wan Zaleha. Okey, di samping itu juga selain pada maklumat di sini, tuan-puan juga akan mengisi maklumat yang berada di dalam link. Ya, link yang akan saya berikan sebentar lagi untuk puan-puan isikan dalam link tersebut. Berkaitan dengan data anak tuan-puan. Bagi saya, ibu bapa yang dah ada anak tahun 2 hingga 6, dia dah tahu cara ni.
Dia dah tahu di mana nak cari link tu kan, di mana cara dia. Tapi dalam ni pada nanti saya sharekan dalam grup tahun 1. Okey, samping tu juga keperluan pendaftaran tahun 1 dan pra. Inilah bola maklumat murid seperti yang saya cerita tadi, salinan CJ kelahiran murid, salinan kad pengenalan ibu bapa, lepas tu my kit murid, 4 keping gambar murid, 1 salinan slip gaji ibu bapa, penjaga dan juga ibu jika ibu bekerja, 1 kehadiran kad imunisasi rawatan. Ini kalau ada. Okey, next. Okey, inilah dia. Lebih kurang contoh ya. Dia ada dokumen lengkap, CJ lahir, kad pengenalan, surat nikah, surat peluk Islam. Kalau ambil contohnya anak, ada mana tahu ada tuan-puan mengambil anak yang lain, dan juga jika berlaku suatu masalah dalam perkeluargaan, perlulah surat-surat yang saya disebutkan, surat yang ada saya lampirkan tu, dan juga gambar anak. Next. Okey, ini satu lagi borang borang yang penting nanti yang tuan-puan kena isi. Yang zaman pandemik ni kita telah diberikan satu borang, iaitu borang uji kit. Borang uji kit dan juga borang isytihar kesihatan. Kalau nak ikutkan borang isytihar kesihatan ni dia lebih kurang sama dengan borang maklumat tadi. Apa yang ada dalam borang isytihar kesihatan ni ialah kita mengisytiharkan secara jujur bahawa anak kita ada alahan apa, sakit apa. Sebab dia membantu dari segi penjagaan guru-guru di sekolah, sama ada guru tengah mengajar ke, nak bagi makan apa ke, takut alahan. Jika ada makanan RNT ataupun susu ke, ataupun ada majlis-majlis tertentu yang kita nak bagi anak-anak makanan daripada pihak sekolah, perlu tahu alahan ni. Dan yang kedua, alahan ini juga berkaitan dengan suntikan vaksin lah. Nanti saya ceritakan. Okey, perlu secara jujur dekat sini. Lepas tu pula, borang uji kit ni ialah borang yang memberikan kebenaran setuju atau tidak. Setuju atau tidak anak puan diuji. Diuji kit yang kita buat biasanya setiap minggu 15 orang kita pilih. Mengikut murid kita lebih kurang 2 atau 5 orang, kita ambil 10%, jadi lebih kurang 15 ke 16 orang untuk kita uji pada setiap minggu. Jadi semua murid akhirnya kalau mendapat persetujuan akan diuji. Dan murid yang tidak dapat persetujuan tidak akan diuji untuk tujuan tersebut. Dan saya mengharapkan ibu bapa mengisi borang maklumat tadi dengan borang ni, borang uji kit dan borang isytihar kesihatan secara jujur, secara ikhlas. Terutamanya data-data mengenai gaji tadi. Sebab apabila kerjasama daripada tuan-puan tu jujur, maklumat tu lengkap, kalau gaji sebanyak ni, cerita sebanyak ni. Sebab kadang-kadang semua pendapatan itu, semua maklumat itu membantu kepada kami unit HAM untuk memberikan bantuan. Ada murid dia boleh dapat bantuan awal persekolahan yang baru ni kita bagi 150. Ada murid kita boleh bagi RNT, rancangan makanan tambahan dan susu yang bagi setiap pagi dan rehat. Ada murid nanti kita akan wawarkan nama dia beri kepada Baitul Mal sebagai murid-murid yang layak untuk Baitul Mal dan juga untuk zakat Negeri Selangor. 2 hari ni saya berurusan tentang tu di Pusat Zakat Bangi dan juga Pusat Baitul Mal Bangi. Jadi mereka nakkan anak-anak dengan maklumat yang tepat. Jadi bila dapat nanti saya submit ke sana. Jadi kesimpulannya anak tuan-puan kalau layak akan dapat hasil daripada maklumat yang tepat, jujur dan terkini tadi. Kita tak mahu maklumat tu ada bercanggah dengan apa yang ada pada tuan-puan. Okey, seterusnya kita tengok dari segi apa yang perlu diperjelaskan dari segi bayaran. Ini untuk perjalanan sekolah tu menjadi lancar, yang diperlukan oleh anak-anak tuan-puan ialah inilah dia. Setakat ni inilah yang kita telah perhalusi. Pertama, program transisi dia ada buku dia. Tu dia buku dia. Minggu transisi. Harga dia RM6.5. Buku peraturan RM4.5. Ini untuk disiplin. Nanti akan diterangkan apa itu disiplin oleh Cikgu di Saman. Buku baju sukan dan pendidikan jasmani RM25. Fail peribadi murid berwarna purple RM12. Dan tanda nama sementara tu yang kuning tali tu. Dan juga pensel warna itu lebih kurang RM10. Jadi total dia RM58. Ini jadi tuan-puan nanti bila hari pendaftaran pada hari 21 hari bulan nanti sekolah buka, kita akan minta lah perempuan menjelaskan ini, dan sekiranya ada masalah daripada segi ini, berbincanglah dengan guru kelas. Tidak ada apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang tidak boleh kita selesaikan kalau kita berbincang secara berilmiah. Dan tanpa emosi. Okey, itu berkaitan dengan bayaran setakat inilah. Okey, next seterusnya.
Okey, next seterusnya. Okey, ini saya nak maklumkan. Seperti yang diceritakan oleh Puan Sida, juru perlukan 1 tadi, waktu balik murid tahun 1 lah kita nak fokus kat sini. Tahap 1, 1, 2 dan 3. Tapi kita tahun 1 kita nak bincang ini 7.30 sampailah hari Khamis bermula dan balik 12.30. Manakala hari Jumaat berlainan sikit, dia balik awal. Jadi pukul 12 dia dah balik. Mula 7.30 dan balik pukul 12. Okey ya. Saya mengharapkan nanti daripada sini seperti yang diperjelaskan oleh Guru Pra tadi, Puan bijaklah, tuan-puan dan bijaklah mengenalikan masa supaya anak tidak menunggu lama di sekolah apabila balik, dan juga anak tidak lewat datang ke sekolah. Penting ini. Tak mau lewat datang ke sekolah. 7.30 tu dah perlu hadir ke sekolah. Okey, kenapa saya perlukan 7.30 tu hadir? Next. Okey, inilah dia tuan-puan. Kalau boleh, saya lebih suka murid tu sampai awal. Dan kita akan membuat satu nanti anugerah murid yang datang awal setiap bulan. Kita telah berbincang, kita nak bagi hadiah-hadiah ni kepada murid yang memang datang awal setiap bulan. Kita nak tengok siapa. Okey, kita tengok kenapa kita perlu datang awal. Ini dia tuan-puan. Katakanlah pukul 7.15 pagi paling lewat. Ini waktu jika kita ada perhimpunan. Kalau kita tak ada perhimpunan, murid-murid ni datang awal, dia dapat banyak input. Banyak maklumat dia dapat. Pertama, dia akan dapat pagi-pagi cikgu dah menunggu mereka datang awal dengan belayan ucapan kasih sayang daripada guru untuk mereka masuk ke sekolah. Dengan sanitize-nya, dengan ambil suhunya. Walaupun setakat ni dah ada makluman tak perlu ambil suhu, tapi kami masih lagi mengambil langkah itulah untuk mendapatkan murid-murid yang betul-betul sihat ke sekolah. Itu satu hal. Lepas tu dengan senyum gurunya. Dengan sambutan gurunya di pagi tu. Yang didahului dengan guru kaunselor tadi, Syurga Azlin. Jadi semua tu murid akan dapat kalau mereka datang awal. Sebab cikgu-cikgu ada dekat situ. Sebab bila 7.30, cikgu-cikgu dah banyak masuk kelas. Okey, di samping tu juga input-inputnya kalau akan datang, kita akan berilah. Pagi tu mungkin hari Selasa kita akan bagikan talk pencegahan dadah di samping persediaan untuk COVID tu, maklumat-maklumat COVID. Hari Rabu kita akan bagi talk secara apa dia itu buku disiplin, apa itu maklumat dalam buku disiplin yang peraturan yang perlu diikut oleh murid. Dan juga pada hari Khamis kita akan cuba melalui kaunselor memberikan motivasi dan budaya belajar melalui siaran-siaran radio, alat PA sistem kita. Dan seterusnya hari Jumaat insya-Allah kita akan mulakan baca ayat Yasin yang telah pun diadakan sekarang melalui dipasang melalui radio lah. Jadi maklumat-maklumat ni kalau anak tuan-puan datang awal dia dapat benda ni. Kita akan nanti kemaskan dari semasa ke semasa untuk maklumat ni. Jadi kalau datang lambat, datang 7.40, orang dah masuk kelas, tak dapat maklumat ni. Satu lagi tuan-puan, saya nak share kepada tuan-puan, bila murid tu datang lambat, dia masuk ke sekolah, rasa segan tu ada pada diri dia. Dia nak masuk, pertama lalu pagar sekolah, jumpa lagi cikgu. Cikgu akan tanya kenapa lambat. Nak masuk kelas lagi pun rasa rendah diri sebab orang lain dah belajar, dia lambat masuk. Jadi kita jangan bagi anak-anak kita rasa down di pagi-pagi, hari macam tu. Harap adalah kerjasama kita supaya kita awal hantar anak ke sekolah. Kita kena alert bab tu. Ibu bapa, saya mengharapkan kerjasama dari sudut ini. Manakala sama ada pra dengan tahun 1. Dua-dua tu penting. Okey. Next. Okeylah. Sekiranya katalah anak tuan-puan tidak dapat hadir ke sekolah. Kehadiran tu wajib ya tuan-puan. Kehadiran tu wajib ke sekolah ni. Tidak hadir, disertailah dengan ni. Bagi parent-parent yang baru anak yang tahun pertama CJ rawatan sakit kalau sakit. Surat makluman kepada daripada ibu bapa ataupun penjaga kepada guru kelas. Berikan sedikit surat. Buat surat ringkas bagi tahu kepada guru kelas kenapa anak kita tidak hadir. Dan paling akhir sekali ialah WhatsApp lah. Maklumkan kepada guru kelas. Dan kalau boleh bila sebut sakit tu disertailah dengan CJ ataupun surat sakit. Perbincangan hubungan tuan-puan dengan guru kelas amat penting sekali dalam soal ini. Dan ada juga yang tidak ingin mengantar kerana kebimbangan ibu bapa sebab COVID, anak di karantin. Jadi inilah sebab-sebabnya.
yang biasa yang berlaku sekarang. Tapi kalau tuan-puan tidak hantar sama ada sebab sengaja ataupun rasa terlalu bimbang sebab COVID, tuan-puan kena fikirkanlah tentang pembelajaran anak-anak tu. Saya takut nanti lama tak hadir, murid dah rasa selesa tak hadir, kita pun buat tak tahu, jadi pembelajaran anak-anak tu mungkin tercicir dari sudut tu. Percayalah kalau datang ke sekolah dalam keadaan yang sihat, guru-guru kami menjaga anak-anak tuan-puan seperti anak-anak kami sendiri. Malah kadang-kadangnya lebih lagi. Jadi percayalah kepada kami, dan kalau berkaitan dengan surat-surat tadi, serahkan kepada guru kelas ataupun guru pembantu dia. Kalau tahun 1, guru kelas ialah Cikgu Wan Zaliha, manakala kalau pembantu dia ialah Cikgu Kartini. Ataupun paling akhir sekali boleh WhatsApp dan serahkan kepada saya selaku JPKM untuk saya berikan kepada guru kelas. Okey ya, itu berkaitan kalau tidak hadir lah. Jangan senyap je. Tak mau. Kita kena ada maklumat kepada pihak sekolah. Next. Okey, next. Okey. Ni the last lah yang nak saya sampaikan kepada tuan-puan. Ini bagi kalau tuan-puan ada anak-anak yang tahun 1 tahun 2023. Ini dia. Tengok sini ya. Sesi persekolahan tahun 2023 kena mula mendaftar pada 2/1 yang lahir pada 2/1/2016 hingga 1/1/2017. Kena mula daftar pada 1 Mac. Dan begitu juga anak yang berada yang lahir pada 2/1/2017 dan juga 1/1/2018. Maksudnya anak tu sekarang ialah darjah umur 6 dan 5 tahun. Jadi kalau dah ada anak tuan-puan, saya nak wawarkan je lah. Jadi tolonglah masuk dalam public ni yang warna biru tu dan bolehlah daftar bermula 1 Mac ni ya. Anak yang sekarang pra dan juga tahun 2024 pra. Tu dia maksud dia. Jadi berkaitan dengan yang saya kata lengkapkan dalam APDM tu tadi di slide saya awal tu, pada 21 Mac nanti parent akan mula isi yang ni. Ni ya, akan isi dan ini ada maklumat-maklumat APDM tuan-puan yang saya minta secara jujur tu. Okey, jadi saya rasa ini saja yang nak saya maklumkan, dan saya juga ingin memaklumkan kepada tuan-puan jika nak membeli barang-barang di kedai buku kita mula beroperasi pada 9 hari bulan Mac 2022 dan mula buka hari Isnin sampailah hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 2 petang kecuali hari Ahad, dan ditutup juga kalau ada cuti umum bermula 9 hari bulan 3. Manalah tahu tahun 1 ni banyak benda nak beli kadang-kadangnya. Adalah semangat dia lebih. Jadi kedai tu dah ada buka pada tarikh tersebut. Jadi daripada saya rasa itu saja untuk maklumat berkaitan disiplin. Saya serahkan terus ya pengurusi majlis kepada Cikgu Disaban. Silakan Cikgu Disaban. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, dengar. Dengar. Dengar clear. Dengar clear Ya, dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berusaha Puan Jamilah binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Jalur Bukit 1, Puan Hasidah binti Ali, Guru Pelongkaran Pentadbiran, Puan Encik Samsul Zaman, Guru Pelongkaran Ahli wal Murid, Encik Rizwan Murad, Guru Pelongkaran Kurikulum, rakan guru, ibu bapa serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, sebelum saya sampaikan peraturan disiplin dan tata cara pemakaian murid lelaki dan perempuan sekolah rendah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya lah. Bagi anak yang pertama kali dah bersekolah di SK Jalur Bukit 1, yang dah ada anak ni memang kenal lah. Saya Cikgu Dasaman Bilik Jingki, guru disiplin. Selain daripada guru disiplin sekolah, saya juga merupakan setiausaha sukan dan guru mata pelajaran matematik, pendidikan jasmani, RBT di SK Jalur Bukit 1. Okey, baik. Berkaitan dengan peraturan disiplin dan tata cara pemakaian murid lelaki dan perempuan ni sekolah rendah, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil maklum ya, kena tumpukan perhatian terutamanya bagi ibu bapa yang ada anak yang pertama kali bersekolah di sekolah rendah. Dan juga yang sebelum ini ada anak yang ada anak tahun 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh dengar, sebab apa yang kita lihat sekarang ni di tempoh pandemik sekarang ni, kita tengok ada perubahan sikap dari segi murid di mana dari segi kekemasan diri nak hadir ke sekolah tu dah semakin
diambil enteng. Maknanya diambil mudah. So, kita mengharapkan sesuatu, bukan apa, kita mengharapkan agar murid bila hadir ke sekolah ni dalam keadaan kemas. Bila dalam keadaan kemas, murid kan akan menjadi lebih selesa, sedap mata memandang, betul. Okey, baik. Kita pergi kepada pakaian seragam murid sekolah rendah, murid lelaki terlebih dahulu. Okey, seperti biasalah, kemeja murid, kemeja putih, lengan pendek. Okey, butang kemeja dipasangnya ke atas lah. Okey, jika kemeja lengan panjang, tapi sebenarnya untuk kita tidak galakkanlah lengan panjang. Satu, keadaan tidak selesa, panas. So lebih baik lengan pendek kan. Kalau juga memakai lengan panjang, butang pada lengan hendaklah dipasang dan lengan panjang dilipat. Okey, jika pakai baju panas, maknanya singlet di dalam kemeja, pastikan guna baju panas putih tanpa lengan. Maksudnya ada murid ni, dia pakai baju panas ni, keluar daripada kemeja sekolah tu. Dah tak cantik. Biar dia baju singlet dia tu warna putih. Okey, seperti biasa juga seluar panjang biru gelap tanpa ubah suai. Dan tali leher sekolah amat digalakkan dan kita wajibkan murid-murid semasa perimpunan sekolah memakai tali leher. Di mana dapatkan tali leher ni? Kita ada jual di kedai buku, bookshop sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergilah ke bookshop tu, ada tali leher sekolah. Jangan tersalah beli sebab dekat bookshop tu dia ada dua sekolah. Sebab kenapa saya cakap macam ni, pernah berlaku murid sekolah ni terbeli lencana dan tali leher sekolah SK2. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan lihat berdasarkan gambar ni, gambar murid kita, inilah warna tali leher kita, warna purple. Okey, pastikan tali leher diikat kemas. Okey, baik. Dan seperti yang semua dah maklumkan, mulai beberapa tahun lepas semua murid dibenarkan memakai kasut hitam dan stokin hitam. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan bila pakai kasut hitam, pakailah stokin hitam. Sebenarnya tak ada masalah nak pakai kasut stokin putih, tapi lebih cantik, lebih kemas bila murid-murid itu berkasut hitam dan memakai stokin hitam. Okey. Bagi pakaian seragam murid sekolah rendah perempuan. Sekolah perempuan ni ada pelbagai, ada yang memakai baju kurung bertudung, ada memakai baju kurung saja dan ada yang memakai pinafora lah. Okey, untuk baju kurung putih dan berkain biru tua yang kosong tanpa corak. Okey, dan tak berbutang di lengan. Perasan tak ada pernah saya jumpa murid-murid ada baju kurung dia ada butang di lengan. So kita tak benarkanlah. Murid juga mesti memakai anak baju. Murid perempuan, tuan-tuan perempuan, pastikan anak-anak murid perempuan ni memakai baju dalam. Memakai baju dalam. Okey. Panjang baju mesti hingga ke paras lutut. Ini terutamanya murid-murid yang memakai pinafora. Minta maaf. Minta maaf saya nak cakap. Murid-murid yang pakai pinafora, pastikanlah, minta tolong anak-anak tuan-tuan dan perempuan, pastikan baju ataupun pinafora berwarna biru gelap tu, yang sebagai contoh murid ini pakai ni, pastikan melebihi paras lutut. Sebab apa? Sebab ada berlaku beberapa orang murid bila memakai baju ni, baju pinafora biru tua ni, atas daripada paras lutut, bila duduk tu tak elok lah. Tak elok dipandang. Tak elok dipandang. Tuan-tuan dan puan-puan fahamkan maksud saya. So pastikan murid-murid kita ni semua dalam keadaan kemaslah dan mengikut peraturan pakaian seragam yang telah ditetapkan. Okey. So murid Islam digalakkan memakai tudung putih berukuran sehingga paras dada, berbentuk segitiga sama dan tepinya tanpa kerawang, tanpa fashion lah. Okey. Okey, pinafora biru tua dengan baju putih berlengan pendek tanpa corak atau jalur. So, murid-murid yang pakai pinafora ni digalakkan memakai tali leher. Nampak kemas, memang nampak kemas. Bila murid pakai pinafora dan bertali leher nampak kemas. Sama juga berkasut hitam dan stokin hitam. Untuk pakaian ni ada soalan tak? Saya kemukakan untuk soalan kalau ada nak bertanya sebelum saya pergi ke slide seterusnya. Ada tak soalan daripada ibu bapa? Tak ada ya? Okey, kalau ada soalan selepas ni boleh bertanya seteruslah kalau macam berkaitan dengan pakaian ni. Okey? Okey, seterusnya potongan rambut. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dalam keadaan pandemik sekarang ni, bermacam-macam, bukan fashion, bermacam-macam aras rambut.
Dia fashion tak fashion. Maknanya rambut tu dah panjang sangat. Bila dah lama PDPR, datang sekolah, memanglah pada asalnya memang kita rasa macam mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan. Tapi bagi saya, rambut ni tak ada masalah kalau kita kemaskan. Okay? Murid datang dengan keadaan rambut yang panjang, melebihi kola, macam tak sesuai bagi seorang murid. Apatah lagi seorang murid perempuan, terutamanya murid lelaki lah. Ini contoh potongan rambut yang terbaik. Rambut hadapan tidak menutup mata. Sebagai contoh murid lelaki ni yang ada dalam gambar ni. Rambut sisi murid lelaki mesti di atas paras telinga. Maknanya tak ada sideburn. Kadang-kadang dia cantik dah potong rambut. Tiba-tiba sideburn dia panjang. Ada fashion pula. Sebab tanya kenapa berfashion-fashion ni kedai gunting rambut yang potong macam ni. Tak boleh Tak boleh. Pastikan sideburn rambut sisi murid lelaki mesti di atas paras telinga. Okey. Begitu juga rambut murid perempuan yang panjang hendaklah diikat dengan kemas menggunakan ribbon berwarna hitam, biru atau biru gelap. Perkara ini saya nak tekankan sebab berapa orang murid yang hadir sekolah menggunakan ribbon berwarna-warni. Tak kemas lah. Maknanya kita seragamkan. Memang peraturan ini pun di bawah kementerian. Dan saya bukan peraturan ini bukan saya buat sendiri. Saya ambil daripada panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. So, semua murid perempuan mengikat rambut menggunakan ribbon warna hitam atau biru gelap. Tuan-tuan dan puan-puan, saya faham dalam keadaan pandemik sekarang, kekangan kewangan apa semua, tapi ada beberapa orang murid yang saya jumpa. Saya kata kemas saja rambut dia. Tanya siapa yang potong, saya ingatkan dekat kedai gunting rambut. Mak dia yang potong. Oh, kata alhamdulillah. Semua cikgu mak saya potong. Oh, rupanya mak dia beli mesin rambut tu, 1 tahun mesin rambut tu boleh potong adik-beradik dia ada 3 orang. Ada murid darjah 4 saya jumpa. Memang kemas. Saya sendiri pun ingatkan dia potong kat kedai. Betul tak? Siapa yang potong rambut awak ni? Kata mak saya yang potong, cikgu. Dia beli mesin rambut ni, mesin tu. Dia potong adik saya, dia potong abang saya. Bapak saya pun dia potong. Allah. Kata maknanya jimat dekat situ kan. Itu cadangan lah. Kalau lagi nak kemas, kita bawa lah ke kedai gunting rambut. Okay, baik kita nak tekankan perkara ni sebab ada berapa orang murid lah datang ke sekolah dengan keadaan rambut yang panjang. Tahun 1 pun ada yang saya jumpa macam tu. Tahun 1 sekarang ni ada yang kita jumpa macam tu. So kalau boleh ikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Okay, baik. Ada soalan tak? Okay, saya teruskan ya. Okay, ini bagi murid berketurunan Sikh lah. Pemakaian serban dan gelang tangan bagi keturunan Sikh sekolah rendah. Ini contoh murid kita. Ini murid darjah 5 ni. Murid ramai jugalah, ramai murid di SK Jalan Bukit 1 keturunan Sikh. So inilah contoh pemakaian serban dan gelang tangan. Dan serban yang digunakan mestilah berwarna hitam atau biru gelap. Dan murid-murid yang ada di sekolah ni mereka fahamlah peraturan ni. Tidak masalah. Okey. Seterusnya, okey baik. Pemakaian lencana sekolah dan tanda nama murid. Ini contoh bagaimana lencana sekolah tu diletakkan di baju murid-murid. Lencana sekolah hendaklah dijahit di atas tanda nama murid. Kemudian tanda nama murid dijahit dan berada di bawah lencana sekolah. Tanda nama ni akan kita orderlah melalui guru kelas masing-masing. Okey, dan bahagian poket hendaklah dibiar kosong tanpa sebarang tampalan atau jahitan lencana dan tanda nama. Okey, untuk makluman kenapa pentingnya lencana sekolah ni ditampal di baju murid-murid. Satu faktornya di sekolah kita ni ada 2 sekolah. Okey, ada 2 sekolah. SK Jalan Bukit 1 dan SK 2 Jalan Bukit. Kadang-kadang murid tahun 1 ni, terutama murid tahun 1 yang pertama kali kita nak kenal ni, kita tak berapa nak cam. Kita nak berapa cam, kalau dia tersalah pergi kelas ke ataupun dia ibu bapa dia tak ambil ke, kita tak tahu dia siapa sebenarnya, sekolah mana sebenarnya. So, lebih elok, lebih baik kalau ada lencana ni kita terus cam tu murid kita. Okey. Sebenarnya daripada lencana itu kita boleh cam itu SK Jalan Bukit 1. Ada setengah murid yang murid baru pindah lah terutamanya, baru pindah daripada sekolah lain, datang ke sekolah kita masih lagi memakai lencana sekolah lama. Saya sendiri pun ingatkan dia sekolah lain. Rupanya dia sekolah SK Jalan Bukit 1. So lencana ni juga boleh didapati di bookshop sekolah, kedai buku. Pastikan lencana kita berbentuk macam ni. Ada murid baru pindah, dia tersalah beli lencana. Dia beli lencana SK2 Jalan Bukit.
Pastikan rancangan kita ni warna purple macam ni. Okey, baik. Ada soalan? Cikgu. Ya. Nama tu boleh start order bila? Okey, nama ni guru kelas akan ambil nama semua, nama satu murid tu kita cuma kenakan bayaran lah. Kenakan bayaran dalam RM5 macam tu lah. Tak silap saya. Dan kita akan edarkanlah kepada semua murid. Dan kita seragam. Nama ni, kenapa kita buat, kita nak seragam. Kita warna purple. Sebab kadang-kadang ni ada parent yang buat dekat luar. Kadang-kadang warna ni warna pink, warna merah. So kita nak seragamkan. Guru kelas akan ambil order dan kita akan tempah sekali semua. Boleh tuan? Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum cikgu. Ya, saya. Minta maaf tanya, koperasi buka bila ya? Koperasi semasa cuti dia dah mula buka dah. Nanti kita confirmkan Cikgu Samsul. Dia ni Cikgu Saman kejap. Okay. Saya dah maklum tadi pada mula 9 hari bulan 3 akan buka. 9 bulan 3 hari pertama dia akan buka. Lepas tu dia akan berterusan sampailah buka sekolah. Isnin sampai Sabtu 9 hingga 2 petang. 9 hingga 2 petang. Kecuali hari Ahad cuti dan cuti umum dia cuti. Okey ya. Mula dengan 9 hari bulan Mac nanti. Terima kasih. 9 bulan 3. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okey, terima kasih Cik Samsul. Okey. Boleh tuan Boleh jelas ya? Okey, itu bagi kita dalam rencana sekolah dan saya mengharapkan bila murid-murid tahun 1 yang akan hadir ke sekolah pada sesi akan datang semuanya lengkap berencana lah. Tanda nama tu kita akan order kemudian. Yang penting semua murid ni lengkap berencana. Okey, seterusnya ini untuk makluman baju sukan tuan-tuan dan puan-puan untuk murid tahun 1 semasa pendidikan jasmani memang baju sukan tak dapat lagi kan sebab kita tak order lagi. So, semasa pendidikan jasmani, semua murid tahun 1 mesti memakai baju putih. Macam ni. Baju putih seluar hitam atau biru gelap untuk pendidikan jasmani. Bila jadual dah dapat, tengok semasa pendidikan jasmani, so murid-murid dibenarkan datang sekolah dengan berpakaian macam ni lah. Tak naklah datang dengan cuaca merbah. Maksudnya datang ke sekolah pendidikan jasmani tu pakai baju rumah. Macam-macam gambar So kita nak seragamkan sebelum baju sukan sekolah ini dapat, murid-murid datang ke sekolah dengan semasa aktiviti pendidikan jasmani ber-t-shirt putih, berseluar hitam atau biru gelap. Okey, baik. Ini pemakluman pemakaian kasut hitam lah yang diperkenalkan oleh kementerian. Okey. Habis berkaitan dengan tata cara pemakaian, so saya sentuh sedikit berkaitan dengan disiplin. Disiplin. Untuk murid tahun 1 ni tidak masalah bagi saya. Nakal tu nakal biasa. Cuma kemungkinan masalah yang telah disentuh oleh Cik Samsul, masalah utama di sekolah ni apa dia? Masalah ponteng sekolah. Itulah masalah dia. Masalah kenakalan murid ni tak ada masalah. Itu nakal-nakal biasa kita boleh atasi. Tapi masalah ponteng sekolah ni, walaupun kita cakap macam mana pun, walaupun kita jelaskan macam mana pun, yang penting komitmen ibu bapa. Kalau ibu bapa sendiri tak membantu kita atau tak membantu anak-anak ni, memang susah lah. Okay? So, saya tunjukkan dekat sini, disiplin ni dia ada satu sistem. Tuan-tuan boleh dengar secara teliti berkaitan dengan ni, saya nak jelaskan. Disiplin ni ada satu sistem yang digunakan pakai di seluruh Malaysia yang dinamakan Sistem Sasia Disiplin Murid. Ini contohnya laman web dia ni yang boleh diakses oleh guru disiplin dan guru HEM serta guru besar. Di mana sistem ini merekodkan semua amalan baik dan masalah disiplin. So kita fokus di sekolah ni kalau boleh amalan baik kita nak perbanyakkan. Kita nak masukkan amalan baik setiap murid kita akan masukkan ke dalam sistem ni. Sistem ni penting tak? Ya, penting tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa sistem ni penting? Sistem ni lah akan diambil kira semasa anak tuan-tuan dan puan-puan di darjah 6 nanti. Bila anak tuan-tuan dan puan-puan ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah berasma penuh ataupun MRSM ataupun mana-mana sekolah yang terpilih, sistem ini akan diambil kira. Sistem ini akan diambil kira. Kalaulah anak tuan-tuan dan puan-puan berpindah ke Kelantan contohnya, daripada Jalan Bukit pindah ke Kelantan. Data
tuan-tuan dan puan-puan masih ada lagi dalam sistem ni. Jika sekolah baru yang buka masih ada lagi. Sama ada dari segi amalan baik atau masalah disiplin. So saya nak tekankan kat sini kepada amalan baik. Amalan baik tu macam mana? Amalan baik tu apa-apa saja amalan baik yang ditonjolkan. Contohnya membantu guru atau membantu rakan, datang awal contohnya, peperiksaan markah tinggi. Apa-apa saja amalan baik boleh direkodkan oleh guru kelas dan guru disiplin atau semua guru di sekolah ni. Tuan-tuan pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan cuba amalkan sikap amalan baik, insya-Allah kita akan rekodkan kat sini kelebihan kepada murid tu. Apatah lagi bila murid tu ada jawatan di sekolah. Contohnya tahun 1 nanti dia jadi ketua kelas. Kita letak amalan baik kat sini. Apa-apa saja amalan baik. Membantu guru. Ada contohnya lah, sebagai contoh ada murid tahun 2 atau 3 lah. Murid pandai lah. Murid pandai. Tanpa cikgu suruh pun, tanpa arahan daripada guru, dia tengok kawan dia lambat buat kerja sekolah, dia tolong beri penjelasan. Maknanya murid tu tanpa diarahkan, dia beri penjelasan macam ni cara dia, macam ni cara dia. Macam saya mengajar matematik tahun 3 kan. Dia bagi tunjuk kawan dia. Bila saya lihat, memang baik budak ni. Inilah contoh amalan baik yang kita nak cuba ketengahkan kepada murid-murid. Okey? Kita ni, saya ni selaku guru disiplin, seboleh-bolehnya tak nak masukkan amalan masalah disiplin dalam SSDM ni. Mengapa? Sebab amalan masalah disiplin ni, bila saya masukkan, benda ni, perkara ni tidak akan padam. Pergi mana pun tuan-tuan berpindah, tak akan padam. Memang masalah, memang akan menimbulkan masalah. So, sebab itulah selagi kita boleh berunding ataupun boleh beri motivasi, terutamanya dari segi kehadiran, selagi kita boleh atasi secara berhemah, kita atasi. Okay? Pernah berlaku, tak ada jalan penyelesaian dah. Sebab kenapa? Murid ni tak datang berbulan-bulan. Guru besar sendiri pergi rumah murid tu, tak boleh dihubungi. Kita sampai datang, cari murid tu, minta hadirlah ke sekolah. Berbulan-bulan tanpa dia tak dapat dihubungi. Telefon parent, telefon ibu bapa dia, tak berbalas. Keluarkan surat, tak berbalas. Kita pergi rumah, tak ada respon. So, apa yang jalan terakhir yang kita buat, kita masukkan dalam SSDM ni. Kita akan rekodkan dia ada kaedah dia tuan-tuan dan puan. Dalam 3 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut, 10 hari berturut-turut. Kemudian bila terkumpul dalam berapa bulan tu, adalah amalan pertama, amalan kedua, sehinggalah penggantungan dan pembuangan sekolah. Dan akhirnya murid itu bila saya JPKM yang lama lah, menghubungi PPD dan PPD kata murid itu boleh dikeluarkan. So maksudnya rugi kepada siapa sebenarnya? Rugi kepada murid-murid, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Baik, okey, jelas ya penjelasan saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat buku di sebelah ni, ini adalah buku pemantauan murid dalam kelas. Ini bukan semata-mata masalah disiplin. Murid-murid yang menunjukkan amalan baik juga, guru-guru kelas akan catat dalam sini. Dan akan catat dalam sini, dan kita akan ambil buku ini juga, kita akan masukkan dalam sistem SSDM. Ini sebagai evidence lah. Dan juga murid bermasalah pun juga kita. Contohnya lah, anak tuan-tuan puan-puan kerap tak bawa buku, kerap kerja sekolah tak siap apa semua, guru kelas pun dia akan catat juga ke sini. Ini sebagai evidence untuk ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika kekerapan tu terlalu banyak kali berlaku, kita akan panggil ibu bapa, kita akan bincang kenapa ini berlaku. Baik jelas tuan-tuan dan puan-puan? Kita harapkan sebenarnya bagi saya di sekolah ni masalah dari segi sasiat tak adalah sangat. Cuma tu je lah. Kita cuba atasi bersama-sama berkaitan dengan kehadiran. Okey, baik. So, inilah poster dia. Jom ke sekolah. Apa jadi jika kerap penat sekolah? Okey, pelajaran akan tertinggal, kemerosotan prestasi akademik, mengganggu rakan sekelas yang lain kerana guru perlu mengulang perkara yang sama. Okey? Hentikan tindakan ponteng, sama-sama kita membentuk personaliti diri yang cemerlang. Okey, mungkin itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan sebelum saya mengakhiri slot saya pada hari, ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin kalau mungkin hari ini tak ada soalan, akan datang, boleh saya bila-bila boleh berjumpa PKM ke, berjumpa saya ke, tak ada masalah. Selagi saya ada dekat duduk di sekolah tu, kita boleh berbincang, tak ada masalah. Okey, itu saja daripada saya.
Kalau ada yang tak jelas ataupun kekeliruan tu boleh berjumpa terus kepada saya lah lepas ni. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada yang berusaha yang berusaha Encik Syamsul Zaman bin Syamsuddin, Guru Pekanan Hal Murid SK Negeri 1 atas taklimat Al-Murid sebentar tadi, dan juga yang berusaha Encik Dasaman bin Jengka selaku Ketua Guru Disiplin SK Bukit 1 yang telah menyampaikan taklimat disiplin sebentar tadi. Baiklah, sekiranya ada sesi soal jawab para ibu bapa, penjaga kepada guru-guru atau pada apa persoalan, kita berikan masa 5 minit. Sekiranya ada, kita buka kepada para ibu bapa, dan sekiranya tiada, mungkin boleh tanya melalui WhatsApp group WhatsApp kelas tahun 1 sesi 2022. Telah pun ada telah pun ada di WhatsApp tuan-puan dan juga WhatsApp kelas sekolah. Boleh tanya terus melalui talian ya. Baiklah, kita seterusnya untuk yang akhir sekali boleh kita bergambar sebelum kita bersurai. Bapa, penjaga, murid dan juga anak-anak didik yang ada dalam ni, bolehlah kita on camera untuk sesi fotografi yang akan dilakukan oleh guru host ni kita pada hari ni, Cikgu Azmi. Boleh buka kamera ya, yang lain. Kita kerjasama semua. Buka kamera. Ya, ada anak-anak. Alhamdulillah sihat semuanya. Okey, lagi gambar. Kita yang terakhir ni nak bersurai dah. Okey, satu lagi. Okey, boleh bersedia semua? Okey, Cikgu Azmi. Okey, boleh. Okey, 1, 2. Okey, sekali lagi. Okey, buka. Senyum. Okey, senyum. Okey, 1, 2. Okey, terima kasih. Okey, sebelum bersurai nak perkenalkan juga ya, selain saya juga merupakan guru unit bimbingan dan kaunseling. Selain tu saya juga merupakan guru bahasa Arab tahun 1. InsyaAllah kita jumpa nanti 21 Mac anak-anak bahasa Arab, macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Ya, sama. Jumpa nanti. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih Cikgu. Ada Puan Sima ada. Ya. Puan Laila, Puan Wan. Kejap ya, kejap. GB ada benda nak tanya tu. Puan Laila, Puan Wan, Cik Saman pun berapa kali dah semalam tanya. Ceria tu. Ceria tu. Sebab kami makan pulut tu ingat ke ya Allah semalam. Tak sabar nak balik sekolah ya. Sabar. Nanti ya kita sembang-sembang sikit kan. Assalamualaikum Cikgu. Salam je saya. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Boleh saya tengok semula yang senarai nama guru-guru mata pelajaran? Tadi saya terlepas. Boleh cuba Saman. Kejap saya kongsikan kejap Boleh ya. Okey, tu dia. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Cikgu Wazaliha, Cikgu Fatin. Okey, Cikgu Matematik, Cikgu Azmi dan Cikgu Sains, Cikgu Nurul Hakimah. Ini macam pelajaran teras sajalah yang kita sharekan. Nanti ada yang minor lagi, PJ, Moral,
Muzik kita akan bagi nanti pada 21 hari bulan. Okey Puan Okey, Okey terima Puan. kasih. Sama. Okeylah, kalau tak ada apa-apa mungkin dah ibu bapa dah boleh live untuk tu. Jadi apa-apa nanti kita akan bincang dalam grup lah. Kita dah ada grup. Apa-apa persoalan dekat situ nanti. Cikgu Wan ada dalam grup tu nanti ya. Kita dah letak awal-awal. Cikgu Wan Zaleha. Puan Lela dalam grup pra ada. Cantik lah. You punya bos ke destinasi yang agak jauh hari ni. Tak apa, you cover dulu. Bagi dia dulu kan. Cikgu, Ya, saya nak tanya. Ya, saya. Maaf saya tanya lagi. Boleh, silakan. Tak, anak saya ni dia kurang mahir berbahasa Melayu. Oh, dia bahasa apa sekarang ni? Dia selalu Dia lebih pada bahasa Inggeris sebab sekolah tadika dia memang English medium. Ya. Betul puan. Saya mengalami juga dulu masa anak saya smart reader. Kan? Waktu 5 tahun, 6 tahun. Memang bila dia ada so masalah dia apa? Saya ada macam concern jugalah, takut dia sukar nak bergaul dengan kawan-kawan dia sebab saya perhatikan budak-budak kan sekarang ramai juga yang dah boleh berbahasa Melayu kan. Itulah dah cuba ajar dia. Dia boleh membaca, cumanya ada yang dia kurang faham. Okey puan. Tip ya. Tip boleh bagi. Pertama, puan sentiasa kena bercakap bahasa Melayu dengan dia sebanyak mungkin di rumah. Kalau tahu kelebihan dia dekat BI, tapi puan nampak sikit agak lemah dia dalam BM, puan sentiasa dia rumah macam tu. Dalam kereta berjalan macam tu. Di mana sampingnya dia kena banyakkan benda tu. Sebab sekarang dia nak masuk ke sekolah kebangsaan dah. Advantage bagi kami dapat anak murid yang macam tu. Advantage-nya kepada KPBI. Orang-orang BI, cikgu BI seronok lah. Sebab dah dapat satu aset tu. Itu aset tu. Jangan lari, jangan tukar sekolah lain pula. Tapi yang kedua, dari segi bahasa Melayu tu, itulah cara dia. Bagi dia, selain bersembang dengan dia, kita bagi dia tengok gambar-gambar video ke apa ke, yang sekarang kat YouTube, banyakkan dalam bahasa Melayu. Okey ya? Nanti sampai sekolah, rapatkan dengan guru. Wan Zaleha tadi guru bahasa Melayu. Rapatkan. Di situ ada kaedah, ada latihan. Dia sebutan, tulisan, itu semua boleh membantu anak-anak. Dan itu sebab saya awal-awal tadi guru besar dah cakap, bila mesra, bila rapat dengan guru-guru, kaedah tu memang kita akan dapat selesaikan. Tidak ada masalah puan yang tidak boleh selesaikan. Cikgu ni semua berkemahiran. Kita ada guru pemulihan boleh, kita ada guru bahasa Melayu, kita ada tadi kaunselor tu boleh. Jadi semua cikgu ada hebat je. InsyaAllah puan. Setakat ni puan buat apa di rumah? Memang sekarang ni banyakkanlah latihan dengan dia sebab itulah saya sendiri pun lebih banyak. Itulah kami kat sini memang banyak yang cakap bahasa Inggeris dengan dia. Puan tinggal di mana cakap bahasa Inggeris tu? Di mana rumahnya? Saya nak juga situ. Tak ada sebab saya punya mak saya, kira nenek dia kan, dia dulu bekas guru bahasa Inggeris. Kesan dia sampai ke cucu. Lepas tu dia dulu ada speech delay. Jadinya doktor kata bagi satu bahasa kan, kenalkan dia satu bahasa. Jadinya masa tu bila masukkan ke school, school tu memang kena bahasa Inggeris je. Dia tak boleh cakap dalam bahasa Melayu. Tak dibenarkan cakap dalam bahasa Melayu, melainkan dalam kelas bahasa Melayu. Gitu. Siapa puan? Itu muka strategi dia. Tapi kesan dia puan tengok. In fact dia, anak puan memang bagus bahasa BI. Jangan nafikan tu. Itu hak itu biar dia didik cara tu, tapi kelebihannya kat situ lah. Dan juga macam saya cakap tadi, aset kepada sekolah nanti. Kalau Encik Ridwan tadi, JP Koko dia bercerita kan tentang akademik, murid tahun 1 boleh masuk pertandingan ni, pertandingan berkaitan dengan bahasa Inggeris. Jadi kita boleh ambil murid tu. Mungkin GB ada respon kot di tentang ni. GB. Betul ya, apa yang
disampaikan oleh Cik Samsul tu ya, betul. Dia mempunyai kelebihan dalam bahasa Inggeris. Cumanya kita memohon kepada keluarga untuk beramah mesra dengan dia di rumah dengan bahasa Melayu. Supaya dia tahu macam mana bila dia nak dengan kawan-kawan. Tak satu kelas tu tak semua yang boleh berbahasa Inggeris. Jadi eloklah dia berbahasa Melayu di rumah supaya dia boleh bersosialisasi dengan kawan-kawan di sekolah. Salah satu cara tips lah, salah satu cara untuk dia lebih atau mudah untuk berbahasa Melayu. Lama kelamaan dan percaya benda ni boleh diatasi. Cumanya kita perlukan kerjasama dari parents lah, dari ibu bapa. Begitu di rumah. Di sekolah kita memang bahasa Melayu sepenuhnya. Okey. Nanti kalau subjek pun tak semuanya dalam bahasa Melayu kecuali bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi kita mohon Puan pun sama-sama dengan kita. Ya? Okey. Itu nak tengah-tengah cuba bagi dia transisi daripada bahasa Melayu bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Sebab adanya nanti transisi juga 3 bulan. Sekolah. Puan boleh bantu kami sebenarnya tu. Nanti dalam co-akademik bahasa Inggeris dia boleh tu. InsyaAllah. Dia bercerita dalam bahasa Inggeris apa semua. Banyak nanti dia boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Itu sajalah Kak. Saya keluar dulu ya cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Salam. Ya.